Misteri Nusantara ke Land of Peace, negeri yang damai, menyingkap sejarah pahitnya. Antaranya Tuk Duk, bukit yang mempunyai ratusan terowong. Dan tragedi Pacuk yang menukar kehidupan seorang lelaki. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tiga juta rakyat Vietnam terbunuh dalam perang selama 20 tahun. 2 juta tercedera, 300,000 hilang dan 134 wartawan terbunuh. Sejak tamatnya perang pada 1975, Vietnam telah banyak berubah. Pembangunan di mana-mana, rakyatnya rajin dan pandai mencari rezeki. Sensasi yang saya rasai apabila di sini ialah forward momentum, momentum ke hadapan. Mereka yang pertama kali ke Vietnam lazimnya akan terdorong untuk melihat kesan kesengsaraan perang. Beberapa tinggalan sejarah yang bertaburan lokasinya terletak di luar Ho Chi Minh City dan memerlukan perjalanan yang agak jauh. Saya mengambil keputusan untuk ke Chau Doc, 300 km di sebelah barat Vietnam, 4 jam perjalanan dari Ho Chi Minh City merintasi lebuh raya dan sungai. Tidak berapa jauh dari Chau Doc ialah sebuah tinggalan sejarah perang yang menjadi kebanggaan orang An Giang ketika menentang Amerika Syarikat, Bukit Tuk Duk. Walaupun ketinggiannya hanya 300 meter dari aras laut, ia memiliki bentuk muka bumi yang berbahaya. Tebingnya curam dan berbatu. Serangga itu bergerak tanpa disedari. Begitulah hanya dengan bukit batu ini. Tersembunyi di dalamnya ratusan, malah mungkin ribuan lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai terowong semula jadi, membolehkan tentera bergerak di dalamnya secara sembunyi. Dan musuh yang datang dari jauh dapat diperhatikan tanpa mereka sedari sebelum
Buah dia menyerupai apa? Kalau ikut saya, dia macam peluru M60. Tentera Amerika dilapor membelanjakan $2 juta dalam serangan selama 128 hari ke atas kubu semula jadi ini. Namun, mereka gagal menembusinya. Hari ini, Bukit Tukduk turut dipanggil Bukit $2 juta. Kesengsaraan tidak berakhir dengan Perang Vietnam. Belum pun sembuh luka itu, kekejaman rejim Pol Pot di Kemboja melimpah ke kampung-kampung di sepanjang sempadan dengan negara itu. Bagi mereka, Sane Pol Pot atau era Pol Pot mengatasi segala kesengsaraan yang pernah mereka alami. Seorang mangsanya dipetik sebagai berkata, ia memerlukan selautan dakwat untuk menggambarkan kengerian pengalaman hidup di era Pol Pot. Dia pacung ni dalam 3,000 orang. Tapi dia dapat duit ni 12 hari dah sini. 12 hari di sini? Tempat ni, tempat makan 12 hari dah lepas. 3,157 orang. Dalam sekelip mata, ribuan nyawa melayang. Asalnya bersekutu, Vietnam dan Kemboja akhirnya berperang sesama sendiri berikutan perbezaan fahaman politik. Konflik bersenjata itu mengelirukan dan merugikan rakyat kedua-dua negara. Border raids atau serangan ke atas perkampungan di sempadan Bacuk ini mencatatkan jumlah korban terbesar 3,157 orang dalam tempoh 12 hari. Mangsa yang terselamat dan waris korban sering menziarahi Memorial Bacuk yang menempatkan lebih 1,000 tengkorak mangsa. Mereka lakukan upacara keagamaan agar peristiwa pahit 30 tahun dulu itu tidak terkubur sia-sia. Mangsa terselamat tragedi Bacuk bersumpah mengabdikan sisa hidupnya untuk roh si mati. Saya mengembara ke sebuah perkampungan kecil di sempadan Vietnam Kemboja untuk melihat sendiri kesan kekejaman tentera Khmer Rouge ke atas orang awam. Border raids atau serangan sempadan telah memusnahkan harta dan mengorbankan ribuan nyawa penduduk kampung. Jumlah korban terbanyak ialah di Bacuk, 3,157 orang dalam tempoh 12 hari. Jadi di tempat dalam bangunan mana antaranya berlaku pembunuhan. Setiap sudut dan ruang dalam kuil lama ini dipenuhi wanita dan kanak-kanak yang bertempiaran cuba menyelamatkan diri daripada rifle dan buluh runcing yang tak mengenal siapa mangsanya. Dia dari dalam tu dia kena tembak dalam tu peluru dah, 2 peluru dah. Lepas tu 2 orang tu dari sini. Lepas tu dia cakap dengan orang dia, rakyat dia kata lagi ya semua. Dia tak boleh lagi dah, dia mati dah sini. Lepas tu budak orang Khmer sampai sini pula tembak dia terus mati sini 2 orang. Tu yang 10 orang tengah duduk sini kena bunuh kat sini 13 orang sini.
Dia kena tembak dia lagi keluar di sini, dia kena minum air sini. Dia suruh kawan dia lagi, dia cakap dia tak boleh lagi dah. Yang ketua lah, yang ketua dia orang tu ketua. Masa tu dia ada kat sini. Nó bỏ Situ di dalam sini. Dia ada Di di dalam ni? sini ya. nó bỏ nó đi chỗ khác. Sini dia ada 15 orang. 15 orang kan terlepas satu orang. Sebab dia ramai itu dia atas-atas kan, dia baring-baring atas-atas, tapi yang seorang tu di bawah tembak tak kena. Tapi darah terlekat kan, dia bawa Dia ingat tak hari kejadian? Dia ingat lagi tak? Ngai mai je dah, ngai mai. Ở đây ngày 16 Hari 16 16 tháng 3 năm 78. 16 hari bulan 3 tahun 1978. 16. Đêm bằng đêm nó vô nhưng mà tới sáng nó mới lên tới đây, khoảng 12 giờ trưa nó mới tới đây. Malam dia tolak dari sini sampai pukul 12 hari baru sampai sini. Là ngay trên ngày 16 đấy. Pukul 12 tu Ngày dia 16 tới đây. tak padi masuk tak tahu kan, tak sengaja dia masuk sampai sini. Vô đây nó mới mở. Bị nứt lên đông quá đó, nó ngộ nó la cái. Dia dibunuh orang sini tu, dibunuh semua dah orang, tapi dia tak tahu orang yang menyuruh dan dia 40 orang. Ada padi sini penuh dah padi, tak tahu. Dia nak keluar, baru nak keluar dah ada seorang tu duduk sini, dia terdengar bayi nangis di bawah ni. Dia mai tengok ada orang bawah ni. Dia keluar ada orang bawah ni. Lepas tu dia suruh keluar, tak keluar. Bambu. Ở trong này là cũng còn sống được. Kesemua 40 wanita dan kanak-kanak yang berhimpit-himpit di dalam ruang kecil bawah pelantar masbah ini dibunuh. Ingin dilupakan. Berbeza dengan lelaki ini, kejadian 30 tahun dulu kekal terpahat dalam ingatannya. Sebagai mangsa yang terselamat, dia ingin mengabdikan dirinya kepada roh korban dengan melaksanakan upacara keagamaan pada lewat malam. Dan malam ini, kami akan datang lagi ke sini untuk melihat bagaimanakah upacara itu dilakukan jam 3 pagi nanti.
waktu sekarang lebih kurang pukul 4 pagi. Tok Sambi sudah berada di bahagian dalam, di sebelah atas, membunyikan loceng. Di malam yang hening, hanya bunyi ini yang kedengaran di Bacok. Ia memberi isyarat kepada penduduk kampung bahawa segala-galanya terkawal dan selamat. Andung belum pernah gagal melakukan upacara ini walau sehari pun sejak 30 tahun dulu. Setiap hari 2 kali ia dilakukan. Terselamat daripada insiden berdarah itu adalah satu keajaiban buat dirinya, dan ini ialah satu daripada cara dia melahirkan kesyukuran dan memohon kebaikan untuk roh mangsa yang terkorban. Như là những cái đối tượng sao lương tâm Dạ, sao? Mình ông sau cái chuyện thăm như cái có cái gì người gì hả? Ở đây cũng linh tích lắm. Vậy đó, mình có cái là mình có thành tâm lý có gì đâu. Mình cứ gian dái. dibuat macam ni, macam dia tenang sikit, dibuat setiap hari dia macam terasa tenang sikit dalam dia hidup sini ya. Dia hidup sini kita dapat tenang sikit setiap hari dia buat dia tenang. Macam dia tak buat macam tidur dia tak lena macam tak boleh jadi tidur. Ở đây thì đêm nào cũng tụng kinh gì đó, đêm nào cũng mà còn quanh năm suốt tháng Malam tụng đi cầu malam pagi kêu pagi Bụt memang Thầy kita ha, buat macam ni cầu untuk tenangkan jadi diri. Batan. Hidup orang kampung-kampung pun hidup tenang dengan roh dia sekali ya, roh-roh yang mati tu sebab roh tu dibuat ni dia tak tahu juga roh tu agama siapa, ada yang agama macam ni, ada yang tak, tapi dia mesti kena buat tu roh tu tenang, diri dia pun tenang di sini ya. Ini pun dia dapat dia. Thank you. Saya renungi insiden berdarah Bacok, tapi tiada emosi yang dirasakan. Ia terlalu jauh dengan realiti kehidupan yang saya lalui. Kehidupan yang aman daripada sebaran bencana adalah nikmat yang sering dilupakan. Dalam soal itu, saya tidak kesorangan.